juga kerukunan rumah tangga. Pendidikan anak-anak dan juga kerukunan rumah tangga. Tuan-tuan dan puan, dalam hal pendidikan anak-anak ni, kita dah sampai kepada hari ini kapsul yang keempat, bercerita tentang kepimpinan dalam keluarga. Dan saya hari ini nak memususkan perhatian kepada kepimpinan yang berkaitan dengan cara mengguna masa dengan betul. Tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ni dah jadi perbualan dah. Di sekolah dah jadi perbualan, dalam masyarakat dah jadi perbualan. Anak kita jarang mendapati masa. Sekolah, cikgu sudah mengadu kepada kita, anak kita selalu lewat. Loceng dibunyikan 7.40, anak kita pukul 8 pun baru muncul, pukul 8 belum muncul lagi. Biasanya, senarai di antara orang yang lewat datang, anak kita. Dalam keadaan apa pun. Lewat untuk pergi bersukan, lewat untuk pergi bertukar kelas, lewat untuk pergi berbagai-bagai lagi. Yang hal mengenai kerja-kerja sekolah. Melibatkan anak-anak kita, dan anak kita biasanya corot dari segi menggunakan masa. Begitu juga di rumah, tuan-tuan dan puan. Kita suruh, nanti dulu. Jawabnya, nanti dulu. Suruh pergi kedai, nanti dulu. Suruh sembahyang, nanti dulu. Suruh tolong mak, nanti dulu. Suruh ke dapur, nanti dulu. Suruh apa pun. Perkataan yang biasa keluar daripada mulutnya ialah nanti dulu, tunggu dulu, nanti dulu, tunggu dulu. Akhirnya, hanya nanti dulu, tunggu dulu. Apa yang disuruh tidak dapat dibuat. Begitu juga bangun pagi, tuan-tuan. Bangun pagi. Subuh sekarang ni, kalau di wilayah persekutuan ni, ialah 6:01 minit. Bolehkah nak kita bangun 6:01 minit? Atau sebelum pukul 6:01 minit? Bangun, cuci muka, mandi, ambil wuduk, bersedia ke masjid sekejap, ataupun di surau yang dekat dengan rumah kita, ataupun pakai terus pakai pakaian sekolah. Pergi ke masjid, pergi ke surau, dan ada surau-surau, ada masjid-masjid, tuan-tuan, yang saya tahu, yang saya memberikan kuliah di masjid itu menawarkan, tuan-tuan, sekali pergi sembahyang subuh, RM2 untuk jadi bekalan kepada sekolah. Habis sembahyang subuh, tuan-tuan dan puan, RM2. Habis sembahyang subuh, RM2. Habis sembahyang subuh, RM2. Sebab Jawatankuasa Masjid Surau nak melazimkan anak-anak kita ni, tuan-tuan, bersembahyang subuh berjamaah di masjid atau di surau. Kalau ini dapat dilakukan mengikut mereka, dan ini pun dapat dibuktikan. Kalau anak-anak, tuan-tuan, anak-anak saya, siapa juga, tuan-tuan, yang mampu menunaikan sembahyang subuh berjamaah di masjid, di surau, yang lain-lain mudah, tuan-tuan, mudah, yang lain-lain. Nak sembahyang zuhur mudah, nak sembahyang asar mudah, nak pergi sekolah mudah, nak buat kerja rumah mudah, buat kerja sekolah mudah, disiplin mudah, kerja dengan mak mudah, kerja dengan ayah mudah, seluruhnya mudah. Khidmat mak untuk mudah, khidmat ayah pun mudah, khidmat anggota-anggota keluarga pun mudah, disuruh itu pun mudah, disuruh ini pun mudah. Kalau mereka berupaya menunaikan sembahyang subuh berjamaah di surau atau di masjid. Jadi, tuan-tuan dan puan, seluruhnya pergerakan ini memerlukan masa, putaran masa. Masa yang berputar 24 jam tak boleh jadi 24 jam 1 minit. Ataupun kurang, misalnya kurang 1 minit 24 jam. Tak mungkin, tuan-tuan. Matahari naik, matahari turun, bulan naik, bulan turun dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, sudah tentunya 24 jam. Air pasang, air surut, tentunya waktu yang tertentu menggambarkan dunia berputar, seluruhnya berputar, tuan-tuan, 24 jam. Tak mungkin kita dapat panjangkan, dapat pendekkan, tuan-tuan. Apapun masa yang berlalu tak boleh di-repeat semula. Keadaan yang sudah berlaku tidak boleh dibuat semula. Peristiwa yang berlaku tidak boleh dilakonkan semula. Kejayaan yang telah berlaku tak boleh disambung semula. Kegagalan yang telah berlaku tak boleh dibaiki semula. Memang boleh dibaiki semula, tapi kegagalan yang sama yang berlaku ketika yang telah berlaku itu sukar untuk diganti semula dan tak mungkin diganti semula mengikut acuan kegagalan pada masa sebelumnya itu. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan, kepimpinan keluarga macam mana kepimpinan keluarga? Yang pertama, tuan-tuan, percontohan. Ini dah tips dah. Contoh, mak bapak kena punctual, mak bapak kena jaga jam, mak bapak, itu satu. Mak bapak, abang sulung, abang nombor 2, abang nombor 3. Jadikan seluruh rumah kita ni, tuan-tuan, rumah yang menguruskan masa dengan efisien, menguruskan masa dengan cekap, menguruskan masa dengan berkualiti, menguruskan masa dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kalau boleh, jam besar ada, jam kecil, biar banyak tak apa jam. Dalam bilik ada jam, di dapur ada jam, di bilik keluarga, tempat ruang keluarga ada jam.
Jam, tunjuk jam, tunjuk jam, tunjuk jam. Ayah mengatakan, lagi 10 minit azan, lagi 10 minit azan. Sedia semua, lagi 10 minit, lagi 10 minit. Tunjuk jam tu tuan, tunjuk jam. Lagi 10 minit azan, lagi 10 minit azan, lagi 10 minit azan. Tunjuk jam tu. Maknanya tuan-tuan, kita refer kepada masa. Dan kalau kita nak keluar ke mana-mana tuan-tuan, nanti dulu. Jangan nanti dulu. Ayah, bila nak keluar, bila nak keluar. Nanti kita keluar. 12.40 nanti kita bertolak. 12.40 kita bertolak. Sebut masa, sebut masa, sebut masa. Jangan nanti dulu, nanti sekejap lagi, sekejap lagi. Sekejap lagi apa dia? Setengah jam sekejap lagi, 1 jam sekejap lagi, 1 jam 2 jam sekejap lagi, 3 jam sekejap lagi. Tapi kita nak keluar selepas Zuhur. Zuhur sekarang pukul 1.30, 1.20. Sekadar sembahyang Zuhur, kita nak keluar nanti pukul 2.10. Semua sekali. Semua sekali kita nak keluar, bertolak daripada rumah ini, insya-Allah semuanya bersedia pukul 2.10 minit. Sebut tuan-tuan, 2.10 minit. Jadi kalau kita dah lazimkan menyebut putaran jam, 2.10 minit, pukul 3, 3.30, 3.40, 3.50, macam itu tuan-tuan. Akhirnya, jam, sebutan-sebutan jam, minit, saat dan sebagainya itu menjadi tuan-tuan salah satu daripada perkataan-perkataan atau terminologi-terminologi ataupun sinteks ataupun bahasa yang digunakan untuk ahli keluarga kita dan kita menghidupkan budaya ini. Yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, ibu bapa, abang-abang, abang sulung, abang nombor 2, abang nombor 3 kena tunjuk tuan-tuan, kena tunjuk daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan, kita ada resah, tunjuk resah. Kalau misalnya sudah berlalu 2 minit, katakanlah nak mesyuarat keluarga, katakanlah mesyuarat manja pukul 9, 2 minit, tak ada lagi. Kita nampakkan keresahan. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Muka ayah dah lain dah, muka resah tu dah lain dah. Ayah nampak dah, ayah nampak resah dah. Itu kena tunjuk dengan anak-anak kita bahawa we mean business. As far as time management is concerned, we mean business. Father and mother, parents mean business. Ini yang tuan-tuan yang kita mesti tanamkan. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang keempat yang saya rasalah yang boleh ditanamkan kepada anak-anak kita tidak lain dan bukan tentang soal masa ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nampakkan pada masa dan ketikanya waktu apa pun kita menggunakan masa yang terluang dengan berkualiti. Baca buku, baca majalah, tuan-tuan, baca Quran, baca buku hadis, baca buku-buku agama. Tuan-tuan, tengok rancangan-rancangan pun, dengar Radio Aikim, tengok TV Hijrah. Dan tengok macam inilah. Kita gunakan masa yang sebaik-baiknya itu, letakkan kepada anak-anak kita, tuan-tuan, bahawa melihat ayah dan ibu tak ada melopong-lopong, tak ada duduk-duduk, tak ada bersantai-santaian, sampai tak ada benda yang nak dibuat. Masa berlalu begitu saja, umur berlalu begitu saja. Tuan-tuan dan puan, tak berapa hari lagi tuan-tuan. Hari ini 27 hari bulan Zulhijjah. Tinggal 3-4 hari saja lagi 1 Muharram. Bertukar tahun 1441 Hijriah kepada 1442 Hijriah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah masanya. Inilah ketikanya yang paling baik untuk tuan-tuan sebagai pemimpin keluarga, untuk puan-puan sebagai pembantu pemimpin keluarga. Untuk meletakkan tuan-tuan insya-Allah batu asas yang baik, yang segar mengenai penggunaan masa, penjagaan masa, pengurusan masa yang berkesan, pengurusan masa yang efisien, pengurusan masa yang berkualiti, pengurusan masa yang lebih bertenaga daripada sebelumnya, sebab kita nak menghadapi tahun baru Hijriah 1442 ini. Dan yang kelima, akhirnya saudara yang saya muliakan sekalian, tidak lain dan tidak bukan, bahawa kita selalu bacakan. Bila-bila kita berjumpa dengan keluarga tuan-tuan, akhirkan dengan satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia dalam kerugian dan seterusnya. Itu sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perhimpunan, dalam mana-mana dengan sahabat, berhimpun saja mereka. Sebelum mereka berpisah daripada perhimpunan, antara surah yang dibaca ialah surah Al-'Asr, surah mengenai masa. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, berjumpa lagi kita besok tuan-tuan 5.50 10 di DHA. 10 minit bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali, 10 minit yang berharga sangat itu. Cerita tentang pendidikan anak-anak dan kerukunan rumah tangga. Malam ni jangan lupa tuan-tuan, malam ini kita ada Ustaz Dr. Zamri Mantop,
pakar Al-Quran, hafaz Al-Quran, tuan-tuan dan puan banyak mengusahakan berbagai-bagai program untuk memajukan umat di samping Al-Quran. Malam ini kita berjumpa dengan dia pukul 9.15 malam. Cukup setakat itu, bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.